Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan tuan rumah Tuan Haji Muhammad Yaakob bin Markom selaku wali pengantin perempuan, yang dihormati juga kepada jawatankuasa masjid yang hadir pada hari ini, yang diraikan kepada pengantin perempuan Muhammad Nazim bin Sakiram, pengantin lelaki Muhammad Nazim bin Sakiram, yang diketuai, rombongannya diketuai oleh siapa ketuanya? Oh, ayah sendiri. Haji bukan ayahnya ya? Bukan. Haji Muhammad Wazir Haji. Oh, Encik Muhammad Wazi dan keluarga pengantin lelaki. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis, iaitu majlis akad nikah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis akad nikah ini, terlebih dahulu saya masyhurkan bahawa majlis akad nikah ini ialah di antara pengantin lelaki, iaitu Muhammad Nazim bin Sakiram, dan bakal isteri beliau iaitu pengantin perempuan ialah Siti Hawa bin Muhammad Yaakob. Ada kat bawah. Ada bawah. Oh, ada kat bawah. Saya akan mulakan. Pertamanya saya minta kepada semua yang ada dalam rumah ini, semasa saya menjalankan program ini, diharap jangan berkata-kata lah antara satu sama lain, supaya tidak terganggu konsentrasi antara pengantin dan juga apa yang saya nak nasihatkan. Jadi saya harap kepada semua yang hadir, tak kira lelaki ke perempuan ke, diharap masa saya memberikan khutbah, peringatan, minta dengarlah, jangan bercerita antara satu sama lain. Saya minta waktu untuk saya bercakap je. Waktu yang lain lepas tu tak apalah bercakap lah. Tapi waktu saya bercakap ni tolong perhatikan dan berilah perhatian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertamanya marilah kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan dosa yang kita telah lakukan, antara kita sengaja atau kita tidak sengaja. Yang kedua, marilah kita bersyahadah, mengucap dua kalimah syahadah yang menyatakan bahawa Tuhan kita Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dengan syahadah itu berharap semoga ketauhidan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat itu menunjukkan bahawa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada Haji Muhammad Yaakob bin Markom. Semoga pernikahan anak beliau iaitu Siti Hawa bin Muhammad Yaakob bersama pasangan iaitu bakal suami beliau iaitu Muhammad Nazim bin Sakiram dapat dirahmati oleh Allah dan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kelimanya, dengarlah khutbah yang saya akan bacakan nanti. Yang keenam, beberapa peringatan daripada saya. Yang ketujuh, ijab dan kabul. Dan akhir sekali ialah majlis sakinah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama ikuti agenda. Kita baca bersama-sama mengikuti agenda yang saya sebutkan tadi. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ingatkan apa yang saya sebutkan tadi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada Muhammad Nazim bin Sakiram dan Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dan yang hadir pada hari ini dengarkan khutbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi al-marhub al-ma'bubi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhubi min 'azabihi wa satwatihi النافذ أمره في أسمائه خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه تبارك اسمه وتعالى قدراته جعل المصاهرة نسبا لاحقا أوسج به الأرحام وأكرم به الأنام فقال أذى من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب أما بعد. Perlu diketahui bahawa dengan adanya perkahwinan timbullah beberapa kewajipan di antara suami isteri. Di antaranya, suami wajib mengadakan tempat tinggal yang sewajarnya, memberi saran hidup, makan, minum dan pakaian, memimpin isteri memenuhi kewajipan agama, termasuk juga mengajar fardu ain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa adalah kaum wanita itu amanah Allah kepada kamu wahai lelaki. Barang siapa tiada menyuruh isterinya bersembahyang dan tiada pula mengajarnya, maka ianya telah berlaku pecah amanah terhadap Allah dan Rasulnya. Di samping itu pula, suami hendaklah melayan isterinya dengan lemah lembut dan bersabar di atas kelemahannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa memberi perbelanjaan atau nafkah kepada isteri sama pahalanya berjihad pada jalan Allah. Manakala kewajipan isteri pula secara umum dapat difahamkan di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perempuan ialah isteri yang apabila engkau pandang dapat menghiburkan suaminya, dan apabila disuruh sentiasa patuh atas suruhannya, dan apabila suaminya keluar rumah ianya bertugas memelihara harta benda dan dirinya di rumah. Dan sabdanya lagi, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhala jannata rabbiha. Artinya, apabila seorang isteri bersembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan,
memelihara maruah dirinya, taat kepada suaminya, maka diserukan kepadanya, masuklah ke syurga ikut mana pintu yang dia suka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud bahawa isteri yang soleh, jujur, berbudi, bersopan santun adalah sangat dihargai. Rasulullah telah bersabda bahawa keberuntungan yang sebenarnya adalah bersama-sama isteri yang jujur lagi setia. Dan patut diketahui, di mana ada kerukunan dan sepakat, di situlah ada nikmat dan berkat. Dan di mana ada ketenangan dan kejujuran, di situlah ada kesenangan dan kemajuan. Di sini patut diambil perhatian bahawa tolak atau cerai sekalipun wujud dalam ajaran Islam, tetapi ianya adalah semurka-murka barang yang halal di sisi Allah. Oleh itu, kalimah tolak atau cerai tidak boleh dipermain-mainkan atau dijadikan kata-kata yang menakutkan isteri, kerana takut ia menjatuhkan cerai pada hukumnya. Dan demikian juga tiada sepatutnya suami menyakiti isteri dan digantung tiada bertali. Fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha' wa yahkumu ma yuridu, la muakhkhira lima qaddama wa la muqaddima lima akhar, wa la yajtami usnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar wa kitabin min Allah. Qad sabaqa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian tadi khutbah yang saya bacakan. Saya harap pengantin lelaki dan juga perempuan mengambil iktibar. Ada beberapa peringatan yang ingin saya sampaikan kepada Muhammad Nazim dan juga pada Hawa, Siti Hawa. Muhammad Nazim, nanti ayah akan nikahkan dengan lafaz, aku nikahkan dikau dengan anakku Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dengan mas kahwinnya sebanyak RM10,300 tunai. Okey. Lepas itu Muhammad Nazim akan jawab, aku terima nikah Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dengan mas kahwinnya RM10,300 tunai. Apa yang saya nak cakapkan, saya bukan nak ajar Muhammad Nazim. Muhammad Nazim mungkin dah ketahui jauh umum jawabnya macam mana. Cuma saya ingin sampaikan Muhammad Nazim, apabila Nazim menyambut aku terima nikah Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dengan mas kahwinnya RM10,300 tunai, maka ketika itu kita lihat perkahwinan itu telah sah. Ketika itu secara automatiknya, secara pada malam ni secara sahnya, segala tanggungjawab yang ayahnya iaitu Tuan Haji Yaakob selama ini menggalasnya, mengambil tanggungjawab, memberi makan, memberi selamatnya, rasa kasih sayangnya diberikan oleh Tuan Haji Yaakob dan juga keluarganya kepada Hawa. Pada malam ini Muhammad Nazim dengan sah saja ambil semua tanggungjawab yang selama ini keluarganya tanggung, dia ambil alih oleh Nazim. Maka Nazim kena berikan tanggungjawab, iaitu kasih sayangnya, tanggungjawabnya, keselamatannya, makan hidup, makan minum Siti Hawa, pakaian Siti Hawa. Yang lebih berat lagi iaitu tanggungjawab kepada Allah SWT, iaitu sembahyang Siti Hawa Muhammad Nazim yang kena jaga, puasa Siti Hawa Muhammad Nazim yang kena jaga. Apa juga perbuatan untuk kebaikan iaitu agama Siti Hawa ini Muhammad Nazim yang jaga. Semuanya diambil. Selama ini ayahnya yang ambil tanggungjawab, sah saja, maka Muhammad Nazim akan pikul ambil tanggungjawab itu semuanya. Sekiranya Muhammad Nazim mengambil tanggungjawab dan amanah tentang tanggungjawab itu,
Muhammad Nazim akan terima. Kalau dia buat baik, Muhammad Nazim pun dapat juga dia punya pahalanya, dia punya kebaikan Nazim. Begitu juga kalau kita ada anak itu kita tak suruh sembahyang, kita biarkan, bapaknya kita, suami, bapa pun dapat. Kerana sebab anak kita tak sembahyang, sebab lalainya bapa, lalainya suami kerana tidak menyuruh isteri dan anaknya bersembahyang. Memang berat tugas sebagai seorang isteri, dia sebagai seorang suami dan juga sebagai bapa. Oleh itu tanggungjawab itu kena kita lihat. Anaknya sembahyang tak, isterinya sembahyang tak, puasa tak, kenapa tak puasa, dan apa juga tentang tu Nazim kena jawab. Juga tentang tanggungjawab kalau makan minum tu dah beritahu, dah biasa orang tahu lah. Kalau tak bagi memang dosa pada kita. Tempat tinggal semampu yang kita. Itu yang saya nak ingatkan. Pada Siti Hawa, bila terima Muhammad Nazim terima nikah dan sah saja menjadi suami kepada Siti Hawa, maka automatik juga pada malam ini, sekiranya sebelum ini ketaatan, patuh kata, patuh taat kepada bapa, pada ibu, kepada keluarga, pada abang sendiri, pada malam ini sah saja perkahwinan ini, ketaatan dan juga semua kepatuhan itu berpindah kepada suami, iaitu suaminya siapa? Muhammad Nazim selepas akad nikah, lepas ijab dan kabul. Maka sebab apa? Kalau kita buat keputusan suami tak setuju, dah hati kita dah tak betul, hati suami pun tak betul, jadi suasana tak betul. Jadi pastikan ambil urutannya. Nazim, Muhammad Nazim ada ayah, ada ibu. Okey. Sebagai seorang anak lelaki, apabila kita berkahwin, tak ada istilahnya putus ketaatan kita kepada kedua ibu bapa. Sehingga bila-bila seorang suami itu, seorang anak lelaki itu taat kepada ibu bapanya sampai bila-bila. Kalau kita tinggalkan, kalau kita sakitkan hati ibu bapa kita, kita terderhaka, kita tidak akan tenang dalam kehidupan kita. Oleh itu, sebagai seorang anak lelaki mesti patuh dan taat kepada kedua ibu bapa. Pada isteri pula, saya nak ingatkan bahawa jadikan suami kita ini taat kepada kedua ibu bapanya. Jangan jadi isteri yang menjauhkan, yang menyebabkan suami tidak taat kepada kedua ibu bapa, jauhkan diri daripada kedua ibu bapanya. Kerana surga seorang anak lelaki itu ialah bersama dengan ibu bapanya, bukan dengan isterinya. Isteri itu surga terus pergi ke pejabat agama Islam, Bunda Muhammad Nazim dan juga Siti Hawa. Jadi itulah jawab kita sebagai suami dan isteri, dan juga kami serahkan majlis ijab dan qabul ini kepada ayah. Belum saya lepaskan anak saya kepada Nazim, jadi kita istighfar dulu 3 kali, baca syahadah, istighfar tu astaghfirullahalazim 3 kali kan, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selamat Nabi ya. Apabila saya baca uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan, dan saya akan sebut nama kamu, kahwinnya RM10,300 tunai. Jadi kamu kena jawab seperti yang sepatutnya lah. Mana aku tu? Aku terima nikahnya. Cina tak ya? Oh, aku terima nikah Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dengan mas kahwin RM10,300. Mas kahwinnya baru dengan mas kahwinnya RM10,300 tunai. boleh sekali. Terima nikah. Aku terima nikah Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dengan mas kahwinnya RM10,000. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Uzawwijuka ala ma amarahu Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Muhammad Nazim bin Sakiram, Saya aku nikahkan dikau dengan anakku Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dengan mas kahwinnya RM10,300 tunai. Aku terima nikahnya Siti Hawa dengan mas kahwin RM10,300 tunai. Kenapa? Mimpi saya. Jangan Jangan apa tu? jangan apa ni? Jangan yakin sangat. Yakin boleh ya. Astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uzawwijuka ala ma amarahu Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Muhammad Nazim bin Sakiram, Saya aku nikahkan dikau dengan anakku Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dengan mas kahwinnya RM10,300 tunai. Aku terima nikah Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dengan mas kahwinnya RM10,300 tunai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama allafta baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina Khadijah. Allahumma jma' bainahuma fi sa'adatin wa rakha. Allahumma arzuqhuma dzurriyyatan salihatan qurrata a'yunin lahum wal islam wal nasi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kosong begitu. Oh, saya tahu. Tambah lagi. Ya. Lagi sama je tu. Ini cincin. Ini cincin. Oh, dulu tak gitu sangat. Dia sekarang Tak tahu ni tak. Cak semua selamat ni tidak dapat anak kanda balas. Hari ini anak kanda akan berpindah dari naungan ibu ke suatu alam yang baru yang belum anak kanda tahu. Anak kanda mohon doa restu ibu agar anak kanda dapat menghadapi segala cabaran rumah tangga dengan sabar. Anak kanda mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak tinggi di atas tunjuk ajar bimbingan dan nasihat serta kasih sayang tidak ternilai. Ampunkan segala dosa dan kesilapan anak kanda selama berada bunda. Terima kasih bunda. Menerima bagi pihak saya RM10. Maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak khuluk. Siti Hawa binti Muhammad Yaakob dari saat ini menyerahkan tanggungjawab nafkah, perlindungan, keselamatan, kasih sayang dan tanggungjawab agama Islam kepada kamu, Muhammad Nazim bin Sakiram, sebagai suami yang sah. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu dan orang di bawah tanggungan kamu serta zuriat kamu, keturunan kamu. Amin ya rabbal alamin. Kisah kepada Siti Hawa binti Muhammad Yaakob bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas anugerah iman, Islam, kesihatan dan isteri serta terima kasih kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan majlis akad nikah ini.
Oleh itu, melalui saya ini, saya menerima tanggungjawab sebagai suami kepada isteri saya, Siti Hawa binti Muhammad Yaakob, dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan tugas suami seperti berikut: memberi nafkah zahir dan batin, penjagaan perlindungan yang sempurna, keselamatan yang terjamin, memberi bimbingan dan panduan kepada jalan yang diredai Allah. Saya mengharap doa restu dari semua pihak, terutama kedua ibu bapa dan ibu bapa mertua saya. Sekian, terima kasih. Kepada okey. Sebelum tu ada orang nak ambil gambar, jadinya pegang apa ni, mas kahwin tu dulu. Okey, siapa yang nak ambil gambar? Okey, panggil pengantin tu untuk lihat untuk gambar. Okey, tunjukkan, tengok juru gambar. Okey. Okey dah ya, okey dah. Boleh sila baca. Pengantin lelaki sila baca. Okey. Itu pengantin lelaki punya ya? Mula adalah saya. Adalah saya Muhammad Nazim Musa Kiram, suami kepada Siti Hawa binti Muhammad Yaakob yang telah menerima tanggungjawab dengan ini, menyerahkan kepada istriku mas kahwin sebanyak 300 tunai, iaitu adinda hendaklah menunjukkan tak setia kepada diriku ini sebagai suami dan mengikut segala perintah dan nasihatku, sebagaimana ia tidak bercanggah dengan hukum Islam dan undang-undang negara. Kemudian dikenakan suami. Okey, baca doa terus. Baca doa. Bismillah. Rabbana, ikut saja. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Okey. Cuba terus baca doa bawah tu apa? Bacaan doa tu, ya Allah. Amin. Okey. Tangan cium tangan suami. Okey. Okey, lama sikit. Juru kamu ambil ya. Okey. Adalah saya Siti Hawa kepada Sekanda dengan penuh kesyukuran menyerahkan mas kahwin ini sebagai tanda ikatan murni dan suci, dan akan menentukan sepenuh perhatian dan taat yang tidak berbelah bagi kepada Sekanda dan adinda, mengharapkan kepada Sekanda akan sentiasa memberi bimbingan dan nasihat dan ajar demi kepentingan dan kebahagiaan bersama. Semoga Allah merestui perkahwinan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okey. Okey, ada cincin ni. Tunjukkan kat juru gambar. Tunjuk kat juru gambar. Okey. Senyum. Aku memang aku dah sejak akhir dia memang biasa aja. Okey, dah suruh mak. Okey, alhamdulillah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di malam yang mulia ini, saya telah dikurniakan seorang lagi anak. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan doakan kepada pasangan pengantin ini sejahtera dunia dan akhirat, berkat segala perjalanan hidup mereka. Mudah-mudahan dikurniakan oleh Allah SWT anak yang ramai, soleh dan solehah. Jadi kepada pasangan pengantin, pesanan saya sebagai yang mewakilkan tadi, jalani bahtera dengan sebaik mungkin. Apa juga kelemahan diri, akui sama-sama. Saya minta kepada keduanya sentiasa bersabar dan sentiasa mengerti ujian yang telah diberikan kepada Allah SWT. Semoga rumah tangga yang didirikan berkekalan hingga ke anak cucu. Jadi